Dan untuk perbincangan kita, saya mutekan dulu rakan-rakan. Dan Puan Zabidah akan bantu kita untuk memasukkan rakan-rakan yang kalau yang lambat masuk tu, sebab bila saya dah buat perbincangan tu, saya dah tak boleh tumpu pada rakan yang masuk ya. Takut nanti dia orang tak dapat masuk pula. Okey, Sahaja Zabidah Mion, dia co-host tu, dia boleh bantulah ya. Okey, kita terus berkongsikan sambungan kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha yang terlibat di dalam senarai-senarai yang disediakan oleh arabiccorpus.com. Kita hanya menggunakan menggunakan app digital ni untuk membantu pembelajaran kita mengenal kalimah-kalimah ya. Walau macam mana pun, seperti saya ingatkan semalam, walaupun kita menggunakannya, tapi kita kena memberi perhatian kepada beberapa perkara, terutamanya dari segi penulisan ya. Penulisan yang digunakan dalam senarai ini adalah penulisan yang cara lama dipanggilkan resam imla ya. Sekarang ni resam Uthmaniyah. Jadi kita perbetulkan apabila kita mengkaji ayat-ayat itu dan kalimah-kalimah ya. So semalam saya membincangkan ayat yang ke-127 surah Al-A'raf. Kita hampir di hujung ya. So hari ini kita sambung saja ya. Okey, kerja kita semalam yang tu bagusnya kita menggunakan sejarah digital ni, kita boleh buat banyak perkara ya. Iaitu semalam kita dah tuliskan dia dan betulkan dia di dalam app keyboard Lexilogos tu. Semalam saya simpan dia ya. Simpan dia, boleh tak kita tengok, kita lihat balik simpanan kita ya. Semalam 21 hari bulan ya. Okey, kita tengok macam mana kita nak retrieve ataupun nak ambil semula simpanan tu. Yang kita gunakan feature kat keyboard ni ialah print screen ya. Kita dah buat kerja semalam, kita tak nak dia hilang, kita tekan print screen. So print screen tu dia akan pergi, dia simpan dekat folder screenshot. Ya, kalau tuan tengok di bawah ni ada file explorer. Ya, rasanya boleh nampak cursor saya ni yang saya highlight bawah ni ya. File explorer, tekan di file explorer tu, tuan-tuan cuba cari dalam folder punya senarai folder belah kiri ni, file explorer maknanya dia akan tunjukkan semua folder-folder yang ada di dalam komputer tuan-tuan ya. Tuan-tuan dia cari screenshot. Nah ya, so screenshot ni dia boleh berlaku banyak tempat lah. Ya, di dalam C drive pun ada, dan macam saya juga subscribe kepada Dropbox. Dalam Dropbox pun dia juga simpankan folder screenshot. Dua-dua tu boleh ya. Kalau kita ambil sini pun boleh, cuba kita tekan di sini screenshot ya. Ini ialah senarai, cuma sekarang ni dia atur mengikut hari bulan ke tidak. Cuba kita tengok ya hari bulan dia. Okey, ilahun alihatan ya. So ini setengah tu saya telah
telah tukarkan nama file dia ya, file screenshot ada yang belum lagi ya. Kalau kita nak buat rujukan senang besok, kita tukarkan ya. Cuba saya tengok yang ini 16 September sedangkan semalam 21. So 21 September. Ni bulan 7, bulan 8. So dia ni tak ikut order ya. Saya kena tukarkan order dia 21 yang ni lah. Ya. Yang ini itu satu cara, sepatutnya dia belah atas sekali. Ya. Cuba kita tengok satu lagi screenshot yang ini Dropbox ni. Yang ni dia ikut order. Yang senang sikit daripada yang tadi. Kita tengok 21 hari bulan 9 yang ni lah. Ya. Cuma saya belum tukarkan nama dia ya. Kalau nak tukarkan nama tu boleh ya. Nama file tu senang, kita nak buat rujukan apa. Kita sekarang nak membincangkan kalimah alihataka ya. 7:21 ayat 127 ni kita nak membincangkan kalimah dia ada waw sekali, wa alihataka. Jadi tuan-tuan boleh ambil ini sebagai rujukan ya, menamakan file screenshot tadi ya. Kalau tidak nanti nak retrieve balik susah ya. Dan kita buat, kita tukarkan nama ni dan simpan hari bulan dia berapa bila kita buat file tu ya. Senang kita nak rujuk lain kali ya. Saya tunjukkan macam mana apa. Dekat file ni tuan-tuan buat right click-nya, kat mouse tu right click, cari rename. Rename maknanya nak tukar nama ya. Dia tengok sini tak ada, mana dia dalam yang bawah ni lah. Ya, tekan sikit 2-3 kali akan keluar sampai dia keluar rename. Tu ada nampak rename dia kan. So ambil rename, maknanya nak tukar file name. Ya, sebab kalau tidak ada screenshot kita tak tahu yang mana ya. Banyak nanti kalau dah ratus-ratus susah nak nak cari. So namakan, iaitu kita nak melihat perbincangan tentang kalimah wa'ali. Okey, tuliskan dalam Rumi di sini sebab dia tak boleh jawi ya nama screenshot ni. Wa'alihataka. Yang tu kalimah, dan kita masukkan hari bulannya supaya kita dapat rujuk balik ya, 21 September 2022. Kalau nak masukkan ayat dia sekali pun boleh ya. Masukkan ayat tu. Cuma dia, saya rasa yang ni dia boleh ke tidak bracket. Kalau boleh bracket, gunakan bracket. Tadi ayat berapa? 127. 7, dia okey. Dia tidak boleh colon ya. So kita kalau tak boleh colon, kita gunakan sempang. 7, 1, 2, 7. Itu sebagai rujukan kita nak lihat wa'alihataka ni dalam ayat mana ya. Kita boleh masukkan dalam file name tu, tak mengapa ya. Tengok balik. 7:1 dan kalimah yang ke-13. Ya, kalimah yang ke-13. So pergi sekali lagi rename sampai rename kalimah ke-13. Kalau nak detail lah ya, sampai ke kalimah dia. Ini surah ke-7 Al-A'raf ayat 127 dan sikit ya. Tak boleh ini dia yang ni dia tak boleh besarkan ya. Itu sebagai contoh ya. Jadi tuan-tuan boleh buat reference balik ya. So dah siap nama dia wa'alihataka, dia dalam Rumi ya, tak boleh masukkan Jawi. Nanti saya akan cuba nak masukkan rename dalam Jawi ya. Untuk sekarang saya gunakan Rumi dulu.
Jadi double klik sajalah. Ya, double klik. Kalau tidak kita kena type balik. Ni dia. So apa yang kita telah buat semalam tu kita dah simpan, tapi dia bentuk image ya. Yang ni bentuk image, dia tidak boleh buat editing. Kita hanya boleh retrieve dalam bentuk image saja. Jadi di sini semalam kita bincangkan, mana dia tadi? Ini kelapa keluar ni pula. Iaitu ini ayat yang ditulis di dalam korpus tu, kemudian kita perbaiki dia semalam ya, kita betulkan dia dan kita bincangkan sampai ke semalam liyufsidu fil ardi. Fi dengan al-ardi ni tuan-tuan pun sudah kenal, iaitu jar wa majrur ya. Fi adalah harfun jar, al-ardi adalah isim yang majrur. Apakah tanda isim yang majrur di situ? Dot yang berbaris kasrah ya. Kena faham konsep ni ya. Kita yang majrur bukannya dot. Yang majrur ialah kalimah dia. So bila kita kata majrur, ini i'rab majrur ataupun marfu' ataupun mansub tu bukannya kepada huruf, tapi kepada kalimah dia, sebab status kalimah tu ya. Status kalimah. Jadi yang majrur ialah al-ardi, kalimah ni, bukannya dot. Dot ialah tanda saja. Ya, tanda kepada kalimah al-ardi. Yang majrur ialah huruf dot yang baris kasrah. Itu cara menerangkannya ya. So kita kena jelas ya, apa yang maklumat yang kita ada tu kita kena jelas supaya jangan kita keliru ya. So pertalian di antara fi dengan al-ardi kita panggil jar wa majrur. Ya, jar wa majrur. Itu nama pertalian dia. Nah, pertalian kita boleh gunakan perkataan pertalian ataupun hubungan ataupun kaitan, tak mengapa. Ya, asalkan kita faham apa yang kita bincangkan ya. Kita boleh juga gunakan kaedah. Ya, kaedah yang mengaitkan dua kalimah fi dengan al-ardi sebagai jar wa majrur pun tak mengapa. Yang pentingnya kita faham dan kita terangkan kefahaman kita tu dalam bentuk yang cara yang jelas ya, kepada pertamanya diri kita sendiri, keduanya kepada orang lain lah ya. Okey, lepas tu disambung dengan wayazaraka. Wayazaraka semalam rakan kita saudara Rizwan bertanya, wayazaraka ni apakah jenis dia ya? So kena familiar lah, kena mengenal. Kalau tak mengenal nanti kita tak memang susah ya, sampai bila kita tak faham. Kalau kita tak faham kalimah, kita akan hanya bergantung kepada terjemahan untuk memahami. Sedangkan terjemahan tu bukannya Al-Quran. Yang kita nak faham apabila kita membaca kalimah Al-Quran ni. Itu yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan ya. Kita kena berubah daripada hanya bergantung pada terjemahan untuk memahami kepada mengenal. Okey. Minta tolong mute kan ya. Co-host tu boleh tolong mute kan rasanya. Okey. So sekarang ni macam manakah kita nak mencari kaedah nak mencari maklumat? Ya, kaedah nak mencari maklumat jenis kalimah dia. Yang pertamanya kita kenal waw. Ya, waw adalah waw, banyak case waw ni ya. Yang paling common ialah waw atifah. Kita panggil waw atifah. Apakah peranan waw atifah? Peranan dia ialah dia menambah dan menyelaras. Ingat ni ya. Menambah dan menyelaras. Dalam buku-buku lain, dalam
perbahasan tempat lain mungkin tuan-tuan tak dengar ya, menambah dan menyelaras. Sebab penerangan kepada konsep-konsep kalimah bergantung kepada penceramah. Ya, mungkin dengan tempat lain tuan-tuan akan dengar cara lain. Tak mengapa. Asalkan kita faham, dan kita faham apabila penceramah tu menerangkan tu dalam konteks apa. Ya. So cara saya berceramah saya akan gunakan dalam konteks yang saya faham, dan saya rasa cara ni lebih baik untuk digunakan daripada cara-cara lain. Ya. Terdapat sedikit orang kata tu approach, pendekatan. Ya. Mungkin tempat lain dipanggil waw ataf. Waw menyambung saja. Tapi bagi saya waw menyambung tak cukup, sebab dia ada lebih tepat daripada hanya menyambung. Dia juga menyambung, menambah, menyelaras. Ada 3 fungsi sebenarnya. Tapi menyambung dan menambah tu sebenarnya fungsi yang sama. Jadi biasanya saya akan tak sebut menyambung. Saya akan sebut 2 saja. Menambah dan menyelaras. Menambah maknanya dia ni adalah perkara yang ditambah. Bila ditambah tu mesti ada aspek yang kena tambah. Yang apa tu? Yang terlibat dengan penambahannya. Maknanya dia ditambah kepada apa? Itu kita kena identify lah dalam ayat tu. Ya, so sebab ada waw atifah, ya, itu clue lah. Ya, bila ada waw atifah, dia menambah dan menyelaras. So maknanya pertama dia menambahkan satu lagi cerita kepada satu cerita, maknanya sebelum tu mesti ada satu cerita. Kemudian dia selaraskan sekali dari konteks penggunaan kalimah itu. Maknanya penggunaan kalimah itu mestilah selaras dengan kalimah yang sebelumnya. Itu yang dipanggilkan waw atifah. Dia very detail ya. Tuan-tuan kalau nak memahiri kalimah Al-Quran ni kena very detail, tapi kena sabarlah. Ya, kena rajin mengikut, kena rajin mentelaah, kena rajin mengkaji, kena rajin gunakan akal, kena rajin mengaitkan antara satu sama lain, kena rajin melihat komponen-komponen kalimah tu, kena rajin melihat baris-baris yang digunakan tu. Dia memang kena rajin. Ya, Arab kata wajahadu. Dalam surah Al-Ankabut tu saya selalu ingatkan kita semua, Allah kata wallazina jahadu fina. So apa yang kita buat ni sebenarnya salah satu daripada kerja kita yang bersungguh-sungguh. Itu Allah kata tu wallazina jahadu, tu maknanya dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya melakukan kerjanya dalam agama kami. Kita belajar Al-Quran ni maknanya kita bersungguh-sungguh dalam memantapkan ilmu agama, iaitu ilmu Al-Quran. So itu no choice ya. Tuan-tuan kena ikut proses tu. Saya tahu ramai yang di antara kita bila kita cuba perkenalkan pembelajaran yang berdetail ni, mereka tak sanggup ya. Dia kata this is too technical. Dia kata kita cuma nak tahu makna, nak faham saja. Tak boleh ya. Sebab untuk memahami itu memang kena tahu detail kalimahnya. No shortcut. Ya, kalau tanya saya, no shortcut ya. Okey. So apa yang diselaraskan ialah pertama sekali mesti ada kalimah yang ditambah tu ialah kalimah apa? Liyufsidu ni. Liyufsidu bermaknanya ya dengan waw tu ialah mereka. Lam ni adalah lam ta'lil ya. Dalam konteks ni boleh diterjemahkan sebagai akan ya. Original makna dia lah agar ataupun supaya tapi dalam ni tak sesuai ya. Kalau kita kata supaya mereka melakukan kerosakan, kan tak sesuai makna dia tu ya. Walaupun original
meaning ataupun terjemahan dia supaya, tapi dia tidak sesuai. So dalam konteks ayat ni yang lebih sesuai ialah mereka akan melakukan kerosakan. Daripada fa sim dal ni, fasada maknanya melakukan kerosakan, ya. Jadi mereka akan merosakkan kerosakan fil ardi, di bumi, bukannya dalam. Walaupun original B tu dalam, ya, tapi maksud dia di bumi. Nanti sebab kita terjemahkan dalam bumi, dia makna lain pula. Sebab tu bila kita menterjemahkan kalimah tu kena juga tepat pada konteks ayat, ya. Dalam bumi ialah dalam sana tu, ya. Di tengah-tengah bumi itu dalam bumi, tapi kita tidak kata di dalam bumi, kita kata di bumi ataupun di atas bumi, ya. Tempat kita duduk manusia hidup ni adalah di atas bumi, ya. So gunakan di atas ataupun di bumi, dua-dua boleh, ya, bukannya di dalam. Dan so ditambahkan, maknanya tadi satu cerita menyatakan mereka itu akan membuat kerosakan. So ayat ni nak menambah lagi. Dan so bermakna dia tambah kepada mereka yang membuat kerosakan itulah. Jadi tambahan dia ialah apa? Ya zaro. Inilah tambahan dia. Ya, ma'tuf dia ya zaro. Sekarang dia menunjuk kepada ya tanpa waw. Ya, waw sini ada waw alif menunjukkan ramai. Ini ialah menunjuk pada kaum, ya, kaum Musa. Kaum Musa tu apa dia? Pengikut-pengikut dia lah, Bani Israel yang mengikut Musa tu ramai. So gunakan ya dengan waw alif ziyadah untuk mereka, ya, mereka akan melakukan kerosakan di bumi. Kemudian ditambah di sini dia tuju kepada siapa? Dia tuju kepada Nabi Musa sahaja, ya. Nabi Musa, penambahan cerita kepada mereka yang membuat kerosakan tu. Jadi pemimpin-pemimpin Firaun tu mengatakan nanti Nabi Musa pun akan meninggalkan kamu, ya. Ya zara tu maknanya meninggalkan. Ka ni ialah kamu ni ialah Firaun, ya. Ini yang siapa yang berkata ni? Malaul Firaun, ya, iaitu pemimpin-pemimpin Firaun tu, ya. Bila mereka melihat Nabi Musa menyeru pada Firaun tu untuk bertaubat kembali kepada jalan Allah, jadi mereka berkata kepada Firaun, wahai Firaun, adakah engkau atazaru ni, adakah engkau akan membiarkan, ya, membiarkan Musa dengan kaumnya, ya. Mereka akan membuat kerosakan di muka bumi. Ini tuduhanlah, tuduhan dia kepada Nabi Musa, ya. Dan dikata dan Nabi Musa akan meninggalkan kamu, ya. Lepas tu tambah satu lagi, waw sini pun waw altifah juga lah. Waw altifah ni tambahan kepada apa pula? Tambahan kepada ka ni. Kita kena lihat dengan teliti, ya, yang mana satukah diatafkan, ditambahkan dan diselaraskan, ya. So waya zaraka, macam mana kita tahu sini dah diselaraskan? Ra tu mengambil baris atas. Ra tu mengambil baris atas menunjukkan i'rab ya zara ni ialah mansub, ya, sama dengan di sini, ya. Bila ada waw alif ziyadah yang jamak tu, dia juga menunjukkan kalimah ni dalam bentuk mansub. Mansub yang jamak. Ini mansub yang jamak, ini mansub yang mufradah. Sebab Nabi Musa seorang, so kalimah ni kalimah mufradah. Jadi ra baris atas menunjukkan dia adalah fi'il mudhari' yang mansub, ya. Fi'il mudhari' maklum yang mufradah dan mansub, ya. Assalamualaikum tuan.
Ya. Kadang-kadang kita tak pasti sama ada istisnaf ataupun atau istisnaf. Wow, Apa dia? wow istisnaf yang juga menyambung. Pastikanlah sebab konteks tu kita nampak. Ini tambah ni kan. Ya. Ni tambah ni dan dia selaraskan i'rab dia sekali tu, makna dia atifah lah. Oh. Bukannya istisna. Istisna dia sambung saja, sambung cerita lain ya. Sambung satu cerita lain. Dia tak selaras. Bendanya dan juga. Dia dan berlakulah benda lain. Dia tak ada penyelarasan. Itu dipanggilkan apa? Istisna. Dia terus menyambung cerita lah ya. Menyambung lah. Dia menyambung cerita tapi dia bukannya tambah kepada cerita sebelum tu. Dia tambah dan tak selaras. Dia menyambung tu mana menambah juga ya, tapi dia konsep dia menyambung je. Dia bukannya menambah dan menyelaras. Okay, so okay. Dan dia jadi yang wow sumpah tu, wow kosam tu dia jadi mana? Apa dia? Dia jadi wow. Wah, kosam wah sumpah. Mana wah sumpah tak ada? Yang dia tanya. Wah kosam. Tak ada ya? Kenapa masuk wah kosam ke sini? Tak ada. Itu soalan tak apa ya? Tak berkaitan dengan ni ya. Okey, sekarang ni okey, apakah tanda lagi membuktikan dia diselaraskan? Ialah ra ni baris atas dan sepatutnya untuk ra mudhari' baris atas dia kena ada lam ta'lil ya. Li yazara. Li yazara. Tetapi li itu yang ini dia tak perlu digunakan sekali lagi apabila ada waw atifah. Waw tu sudah memainkan peranan menyelaraskan. Maknanya seolah-olah ada li di sini tapi tak perlu diguna lagi. Dia redundant dah. Jadi bila dia redundant tak perlu ditulis lagi lam tu. Waw ni bermakna atifah tu dia akan memberi sekali li tu. Seolah-olah dia waliyazaro. Macam itulah. Itu yang dinamakan penyelarasan tu. Ya. Sebab kalau tak ada li, dia tak boleh mengambil baris atas ya, tak boleh masuk. Li itulah yang menyebabkan masuk, tapi sekarang ni li ni tidak perlu lagi ditulis. Ya. Konteks dia ialah ada li. So maknanya li ni hanya dalam konteks dia ya. Penulisan tak perlu sebab wa'atifah dah ada. Okey. So ka ialah maf'ulun bih lah. Ya, maf'ul iaitu objek kepada yazaro. Ya. So bila dia mansub, kita akan tengok kalau ada ma'tuf selepasnya yang menggunakan wa' atifah, so dia mesti mansub jugalah. Ya, apa bukti dia? Di sini ialah lihata. Tengok ta tu berbaris atas. Bukannya lihatu ataupun lihati. So bermakna waw ni waw atifah lah. Dia menambah komponen lihata ni kepada ka. Ya. So sekarang ni yang tadi ya zara adalah ma'tuf kepada liyufsidu. Ya. Dengan adanya waw atifah. Sekarang ni adanya waw atifah, penambahan apa dia? Alihata. Itu ma'tuf dia. Ya, kalimah yang ditambah. Yang penambahan tu. Ditambah kepada apa? Kepada ka ni. Ya, ala, so dia adalah ma'tuf, kita nerangkan dia ma'tuf ala ka. Ya, ma'tuf ala ka, ke atas ka tu. Ya, sebab itulah dia tak menunjukkan dia kalimah yang mansub. Ya, asal ta ni ialah apa? Ta marbutah. Ya, tetapi sebab dia bergabung dengan ka ni, dia tukarkan pada ta yang bersambung dengan ka. Jadilah alihataka. Ya.
Bila ada alihata yang ta marbutah menunjukkan dia dalam bentuk jamak. Ya, jamak. Kalau mufrad dia ilahan. Ilahan jadi ilahaka. Itu kalau dia mufrad. Tetapi alihatan bila gabung dengan ta dia jadi alihataka, tanwinnya digugurkan sebab dia bertukar menjadi idhafah. Ya, idhafah. Jadi tidak boleh ditanwinkan lah. Ya, sebab tu di dalam ayat tu dia tidak bertanwin. Ya, ka ni adalah mudhafun ilaih. Sini ka mudhafun ilaih yang majrur. Sini ka adalah maf'ulun bih yang mansub. Ya. So itu apa? Kita memang kena detail ya. Tengok satu-satu tu kita kena faham dan dapatkan maklumat tu dengan betul ya, supaya dia membantu kita untuk memberi makna kepada kalimah. Jadi wa yazaraka, dia iaitu Musa akan meninggalkan kamu iaitu Firaun, wa alihataka, dan juga tuhan-tuhan kamu. Bermakna Firaun ni sebenarnya juga menyembah banyak tuhan lah, ya, dalam konteks ayat ni ya. Banyak sembahan engkau. Jadi maknanya Nabi Musa ni, ketua-ketua Firaun tu kata nanti Nabi Musa ni akan tinggalkan kamu dan juga tuhan-tuhan kamu ya. So mereka menuduh Nabi Musa dan sebab tu lepas pada tu Firaun respon ya kepada statement daripada pemimpin-pemimpin dia di dalam ayat yang seterusnya ya. Cuma sekarang ni kita nak ambil perhatian ialah sikit saja saya balik kepada ayat dia di mana tadi di sini ya. Wa alihataka, lihataka ni sebenarnya kalau tak ada ka, kalimah dia sebenarnya macam mana? Macam ni ya. Alihatun, tapi dia dalam bentuk mansub dia jadi alihatan. Nanti saya tengok ada tak kalimah lain alihatan. Ni dia. Ya. Kalau dia tak ada ka, kalimah tu adalah alihatan. Tapi ini kena tukarlah ya, tukarkan kepada mat badal, bukannya alih yang bertanda panjang tu ya. Ini penulisan lama. Jadi ini asal dia alihatan tambah dengan ka jadi alihataka. Itu untuk mengenal dia ya. Okey, so apa yang saya nak nak kongsi dengan tuan-tuan hari ini ialah di sini ada ta marbutah ya. Ta marbutah. Okey, so ta marbutah tidak semestinya ta marbutah adalah tanda kepada kalimah-kalimah yang muannas. Okey. Tapi terdapat juga kalimah-kalimah di dalam Al-Quran yang menggunakan ta marbutah tetapi bukannya muannas. So ini adalah salah satu daripada kalimah ya, sebab dia membabitkan Tuhan-Tuhan ya. Tuhan-Tuhan, ramai kumpulan Tuhan dijadikan satu, dipanggil alihah ya. Maksud dia alihatan. So ada ta marbutah bukannya dia bermakna dia muannas ya. Dia adalah muzakkar ya. So kalau kita nak tengok sebagai contoh, kita boleh pergi ke ayat dia di sini, tengok dia punya gender dia ya. Tekan di sini. Ini alihatan ya. Tuan boleh tengok di sini. Dia kata apa? Masculine ya, accusative masculine maknanya muzakkar walaupun ada ta marbutah. Plural maknanya jamak, indefinite noun maknanya nakirah. Ya, accusative ialah mansub. Ya, cara kita membaca yang bahasa Inggeris tu. Dia adalah isim jamak muzakkar
nakirah yang mansub. Itu cara kita terjemahkan ya ke dalam penerangan bahasa Arab. Sini pun dia ada sebut isim mansub ya, tapi Arab ini dia tak detail. Ya. Itu nak apa perkongsian kita alihatan. Ini ayat yang itu kalau kita pergi ke alihataka tadi, yang ni juga wa alihataka ayat ni, so kita tengok di sini ya wa alihataka. So yang warna biru tu ya, warna biru ialah yang N, warna biru tu noun, N stand for noun, accusative masculine plural noun ya, plural noun. So dia adalah masculine, walaupun ini asalnya ialah ta mabutah tadi, bila ditambah dengan ka, ta mabutah akan bertukar dalam bentuk, dia masih lagi ta mabutah ya, tapi dia bersambung saja. Bila bersambung kita tak nampak simpul yang di hujung tu lah ya, dia sambung saja ka, tapi dia adalah kalimah yang maskulin ya, maskulin. Dan sini kita tengok dia punya dalam bahasa Arab, i'rab dia kata isim mansub wal kaf dhamir muttasil fi mahalli jar bil idhafah. Ya, ini adalah sudah jadi idhafah ya. Yang jar tu apa dia? Ka ni. Ka ni dia mudhafun ilaihi ya. Dia wal kaf dhamir tu ialah kaf ni lah. Ya, muttasil makna dia attach, fi mahalli ni dalam kedudukan ya, dalam kedudukan jar majrur. Bil idhafah dengan kaitan idhafah. So waw ni adalah waw atifah ya. So insyaallah kalau kita fokus kepada pembelajaran kita, insyaallah kita boleh mengenal ya, mengenal kalimah tu insyaallah. So untuk kali ini kita sudahi dulu perbincangan kita. Kita akan sambung semula besok kepada ayat yang seterusnya. Kita masih lagi dalam surah Al-A'raf. Ya, ada 3 lagi ya. Kita habis 6, dia ada 9 kalau tak silap. 3, 5, ada 9. Jadi 6 dah habis. Kita akan besok sambung 138 ayat 130. Bukan. 103 betul. 138 ada 2 kes. Yang kita hari ini habis di sini. Ya. Dan besok kita akan sambung, yakni ilahan dengan alihatun ya. Beza yang ni dengan ni ialah yang ni mansub, yang ni marfu'. Okey. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Doktor. warahmatullahi wabarakatuh.